Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar pattern-pattern yang ada dalam reversal. Okey, sebab sebelum ni kita dah belajar nama-nama yang ada dalam reversal, dalam continuation dan juga bilateral. So untuk video kali ini kita tahu dulu tuan-tuan atau body-body nama-nama yang ada dalam reversal ni, okey, secara detail. Okey, macam biasa sediakan nota dan juga pen catat isi-isi penting. Okey, yang pertama dipanggil sebagai double top. Okey, double top dia mudah je. Okey, sebelum saya pergi kepada teori, saya explain untuk anda mudah faham. Okey, double top pattern dia berbentuk, kalau kita tengok ni dia berbentuk M, huruf M. Okey, neckline ni adalah support. Okey, neckline adalah support dan di atas ni kalau kita ni saya tak lukis trend line, ni adalah resistance. Maksudnya kat sini dia dah buat uptrend. Bila dia dah buat uptrend, dia buat sideways. Okey, sideways ni dia turun, test support, dia naik, test resistance, dia turun balik, test support. Okey. So, bila dia dah break support itu, dipanggil dia perubahan trend daripada uptrend tadi menjadi downtrend. Okey, untuk luar negara, mereka ada market dua hala, maksudnya dia orang boleh short dulu, okey. Kita tak boleh short. Kita market satu hala saja, iaitu boleh buy baru sebab tu baru sell. So, ini double top ni just kita nak fahamkan macam mana pattern dia berlaku. Okey, dia dah uptrend, dia sideways sikit dan dia pecahkan support. Itu yang penting. Okey, maksudnya reversal kat situ daripada uptrend kepada downtrend. Itu yang kena faham tentang double top. Okey, so saya cerita pula daripada segi teori dia. Okey, so dapat dua ni, dapat daripada apa yang saya explain dan dapat daripada segi teori. Ia adalah reversal pattern. Ia berbentuk M, percubaan untuk breakout tidak berjaya. Dua kali sampai di resistance, kemudian momentum hampir lemah. Maksudnya momentum dah tak ada dah. Okey, buying power dah tak ada. Selling pula menguasai market. Okey, seller menguasai pasaran untuk push ke bawah. Di bursa market satu hala saja. Jadi tiada entry. Untuk entry tersebut hanya bagi market yang dua hala saja. Maksudnya kita tak ada. Untuk double top, kalau kita dapat double top, kita kata kita nak entry, tak ada. Ni untuk pembelajaran kita. Okey, jumpa double top ni kalau boleh secure profit. Okey, kita orang kata beli dah murah dah tu, rasa boleh naik tak boleh, secure je profit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, sebelum kita pergi yang kedua, ini pattern dia. Ini apa contoh chart dia. Okey, chart dia dah naik, dia dah buat uptrend. Okey, dia test support, dia test resistance. Nah ni yang saya bulat ni dua, dia test resistance dua kali tak berjaya, dia jatuh dan lemah. Okey, itu. Okey, kita pergi yang kedua pula, iaitu double bottom. Ni ramai trader suka ni double bottom ni. Okey, double bottom ni. Okey, double bottom ni simbol dia seperti W. Okey, dia macam ni, simbol W. Okey, yang paling mudah nak faham ni sebab kita dalam reversal, double bottom ni adalah daripada downtrend. Okey, downtrend dia buat sideways. Okey, dia sideways ni dia dah jatuh sampai support. Okey, support dia cuba test resistance satu kali tak berjaya, top jatuh sekali lagi kat support, test lagi resistance lagi sekali. Okey, bila dah berjaya test resistance kali kedua ni, dia breakout. Okey, poin merah ni, line merah ni adalah poin breakout dia. Bila dah breakout, kita akan entry biasanya 1 bit atau 2 bit di atas sedikit pada poin resistance ni. Sebab apa? Okey, ada orang tanya kenapa tak beli waktu di resistance tu. Okey, kita waktu resistance kita belum tahu dia berjaya breakout ke tak. Dia test dia. Bila dia berjaya pecah resistance tu, barulah dia berjaya untuk breakout. So resistance yang dia test tu, okay, yang line merah tu, okay, kalau tengok tu, line merah tu, resistance become support. Maksudnya RBS, resistance become support. Maksudnya itulah support baru dia. So itu support tu kita entry 1 bit atau 2 bit atas sikit daripada support tu. Dan cut loss kita pun 1 bit atau 2 bit di bawah sedikit support baru tu, RBS tu. Okay, itu yang kita kena tahu tentang double bottom. Okay, dari segi teori ni, dia adalah reversal trend daripada downtrend menjadi uptrend. Okay, kita faham perubahan trend. Ia berbentuk W macam saya dah explain tadi. Percubaan untuk breakout dua kali sampai di resistance, kemudian momentum makin kuat, buyer menguasai pasaran untuk push ke atas. Okay, kalau kita tengok yang warna biru tu, tu target dia tu untuk dia push lagi ke atas.
Okey, entry adalah di area atas sedikit neckline atau tempat beberapa kali percubaan breakout iaitu resistance menjadi support iaitu RBF macam saya explain tadi. Target untuk short term take profit adalah di resistance sebelum ini, line biru tu. Sebab apa? Yang sama dengan yang sebelah tu, yang line hitam tu kan. Okey, line biru cut loss adalah 1 bit atau 2 bit di bawah dari tempat resistance menjadi support RBS tadi. Macam saya dah explain tadi. Itu untuk short term. Kalau orang kata nak hold lama, layan je lah selagi tiada perubahan trend. Maksudnya selagi dia nak uptrend, layan je lah. Okey, itu untuk double bottom. Okey. Okey, ini contoh dia. Maksudnya kalau ini kalau tengok mouse saya ni, saya tunjuk, dia dah jatuh. Okey, dia buat satu support. Okey, satu support yang sama. Okey, lepas tu dia naik, dia test resistance sekali pertama, tak berjaya. Salah, kalau tak berjaya dia kena jatuh dulu. Okey, dia jatuh balik kat support yang sama, dia pergi lagi sekali nak test resistance tadi. So bila di sini dia cuba breakout. Okey, bila dia breakout ni, neckline ni sebagai resistance, dia breakout ni, neckline ni menjadi support baru RBS tadi. Macam saya explain. Okey, seterusnya kita kena tahu head and shoulder. Okey, head and shoulder ni untuk kita fahamkan saja, kita tak perlu cari entry pun. Sebab apa? Head and shoulder ni dia pun ke bawah, maksudnya nak buat downtrend. Okey, sebab kita besar tak ada dua hala, kita satu hala je. Okey, jadi kita kena faham. Head and shoulder ni dia ada tiga macam tu. Okey, dia tiga garisan macam tu, macam M tambah lagi satu macam M dengan N macam tu contoh. Okey, so maksudnya head and shoulder ni adalah daripada uptrend menjadi downtrend. Okey, dia dah uptrend, dia buat sideways, dia akan test support beberapa kali dan juga resistance beberapa kali. Okey, bila dah test dua kali tu dia tak berjaya, support dia pecah, dia jatuh. Okey, kenapa head and shoulder? Okey, kat sini kalau kita tengok daripada sini, tengok mouse saya tu, daripada sini dia naik. So kat sini ada resistance. Okey, resistance ni dipanggil sebagai shoulder. Okey, shoulder. Okey, shoulder. Lepas tu dia jatuh, dia test support, dia pergi sekali lagi. Ini dipanggil sebagai kepala, head. Dan dia jatuh lagi sekali kepada support, dia naik lagi sekali, ni sebagai shoulder. Tu kita, ni shoulder kita, head kepala. Itu gambaran dia, nak mudah. So dia tak berjaya. So dia pecah support, jatuh, membuat downtrend. Okey, ia adalah reversal pattern daripada uptrend menjadi downtrend. Okey, selepas dah buat uptrend, ia membuat sideways macam saya tunjuk tadi. Di situ berlakunya head and shoulder. Kalau boleh gambarkan, ia seakan-akan ada dua bahu macam saya kata, kiri dan kanan tadi. Ada satu kepala yang tengah-tengah tu, yang kepala ni tinggi sikit lah resistance dia. Bahu ni hampir sama resistance dia. Sebab tu dipanggil sebagai head and shoulder. Okey, ia cuba break support dan ia buat yang ia buat waktu sideways. Bila break support, maka terjadilah pattern head and shoulder. Maksudnya dia jatuh tu lengkaplah pattern head and shoulder. Tapi kita ni market satu hala macam saya cakap. So kita tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh nak entry. Okey, just kalau macam contoh kita dah nampak pattern head and shoulder ni, bagi yang dah beli waktu di bawah, masa ni dalam standby untuk ambil keuntungan lah. Sebab apa? Pattern dah hampir nampak. Okey, itu tentang head and shoulders. Okey, seterusnya sebelum kita pergi seterusnya, saya nak tunjuk chart dia macam ni. Dia naik, okey, nampak mouse saya ni, dia naik, jatuh, naik, jatuh. Nampak ni. Ni kalau kita tengok dia macam shoulder kita, bahu. Okey, ni kepala kita, lepas tu shoulder lagi sekali. Tu dipanggil head and shoulder. Okey, seterusnya inverse head and shoulder. Inverse ni pertukaran lah. Maksud tadi ke atas berlaku kan. Okey, inverse head and shoulder ni adalah dia bentuk macam W tapi ada sikit lagi. Macam tu. Okey, inverse head shoulder ni berlaku daripada downtrend, reversal daripada downtrend, kontur tu dah downtrend. Dia jatuh support, dia naik test resistance lagi sekali, dia jatuh sekali lagi, pergi kat support, dia buat support baru, new low, dan dia naik lagi sekali kat resistance yang sama, jatuh support yang pertama tadi, dan dia cuba breakout. Itu yang kita kena faham. Itu sebab saya lukis line merah ni, tempat tu yang dia test resistance. Okey, itu dipanggil resistance. Kalau kat sini pula adalah support. Okey, so kita akan nampak kepala dengan bahu ni secara terbalik. Tu dipanggil inverse. Berbeza dengan head and shoulder tadi. Yang ni daripada downtrend nak buat uptrend, permulaan uptrend. Itu yang kita kena faham. Okey, ambil poin-poin penting itu. Okey, dia adalah reversal pattern dari downtrend ke sideways dan permulaan uptrend. Sideways tu sebab tu yang dia buat W tu. Okey, selepas kejatuhan ia membuat sideways. Di situ berlakunya inverse head and shoulder. Kau boleh gambarkan ia seakan-akan ada dua bahu dan satu kepala. Sebab tu dipanggil inverse head shoulder. Okey, sama macam yang saya explain di head and shoulder tadi. Sebab dia dah sideways tu, waktu sideways tu lah dia buat head and shoulder tu. Ini inverse.
Tadi yang kat atas dia tu, ni kat bawah. Sebab apa dia buat downtrend menjadi uptrend. Ia cuba break resistance yang ia buat waktu sideways. Bila break sahaja resistance, maka terjadilah pattern inverse head and shoulder. Resistance tadi menjadi support baru, iaitu RBS. Bila dia breakout je, resistance tu akan jadi support, RBS. Resistance become support. Okey, biasanya kita nak entry macam yang sebelum ni juga. Kita entry atas sikit pada RBS ni. 1 bit atau 2 bit. Cut loss pun 1 bit atau 2 bit di bawah cut loss. Okey. Untuk short term target ialah resistance sebelum ni, iaitu line hitam yang sebelum ni, sebelah dia tu. Okey, itu untuk short term, maksudnya yang pendek. Tapi kalau kita nak hold, rasa nak ride the trend, selagi dia tak patah trend, layan je lah. Okey, itu tentang inverse head and shoulder. Okey, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi, saya tunjuk dulu contoh gambar rajah inverse head and shoulder. Okey, dia pergi downtrend. Okey, ni neckline, itu resistor yang saya lukis. Okey, resistor boleh jadi macam tu, dia boleh jadi straight. Apa yang kita nampak dalam saham ni tak ada betul, tak ada salah. Apa yang kita lukis, kita dah faham, itulah resistance kita. Okey, so kat sini saya lukis macam tu. Itu neckline tu adalah sebagai resistance saya. Okey, so dia daripada downtrend pecah, dia buat support satu. Okey, itu menjadi shoulder pertama. Dia naik, test resistance tu tak berjaya, dia jatuh. Buat satu lagi support baru, dipanggil sebagai head, kepala. Dan cuba test lagi sekali resistance, tak berjaya tak. Okey, dia jatuh. Buat shoulder yang kedua, sama. Support yang shoulder yang kedua ni sama dengan support shoulder yang pertama. So, bila dah cukup momentum, maksudnya buyer dah nak menguasai pasaran untuk push harga, pop dia breakout. Okey, menjadilah. Bila dah breakout, waktu tak breakout selagi tu tak akan jadi apa-apa pattern pun. Bila dah dia breakout saja resistance, berlakunya sesuatu pattern. Maksudnya kat sini berlakunya inverse head and shoulder. Okey, seterusnya rising wedge. Okey, ni pun untuk kita belajar, untuk kita fahamkan saja, sebab ni tak boleh nak entry, sebab rising ni pun daripada uptrend dia perubahan kepada downtrend. Okey, dia pattern dia naik, dia ada uptrend, dia buat sideways, tapi sideways dia mengecil, mengecil, nak test support ni betul-betul kuat tak. Bila tak kuat, dia pecah support tu. Tu menjadinya rising wave, maksudnya permulaan downtrend. Okey, itu rising wave. Ia adalah reversal pattern dari uptrend ke downtrend. Selepas naik, dia membuat sideways akan cuba breakout. Dia nak breakout tak berjaya. Pattern sideways jika dilukis trend line, support dan resistance, ia mengecil seperti dalam gambar macam saya tunjuk dia mengecil. Okey, untuk bursa kita tiada short. Jadi pattern kita hanya ambil tahu untuk alert yang bersedia untuk secure profit. Macam biasa kalau orang dah beli murah, maksudnya kalau dah nampak pattern dia makin mengecil tu, dia nak jadi racing wedge tu, TP dulu, take profit dulu. Itu yang kita nak fahamkan. Sebab nanti ada orang tanya, kenapa ajar pula kalau dah tak boleh nak entry? Maksudnya kat sini kita nak ajar yang mana tak boleh entry tu standby, take profit. Maksudnya perubahan trend. Okey, falling wedge. Beza falling wedge dengan rising wedge tadi. Falling wedge ni untuk daripada downtrend, dia nak buat permulaan uptrend. Teori atau cara dia hampir sama dengan rising wedge tadi. Dia beza dia, yang ni dia downtrend, dia buat sideways, dia akan mengecil juga. Dan dia test resistance tu. Resistance yang warna merah ni, sebelum entry tu ada trend line saya lukis tu, merah tu, itu ada resistance. Bila dia breakout saja, terjadinya falling wedge. Macam saya cakap, bila breakout saja terjadinya apa-apa pattern. So kat sini bila berlakunya breakout, terjadinya falling wedge dan entry macam biasa 1 bit atau 2 bit atas sikit daripada resistance. Sebab apa? Resistance itu become support. Okey, kena faham kat situ. Ia adalah reversal pattern dari downtrend menjadi sideways dan permulaan uptrend. Saya dah cakap macam tu, baru nak buat permulaan uptrend. Pattern sideways jika dilukis trend line support dan resistance yang makin mengecil, macam rising wedge tadi lah, sama je. Beza dia yang ni ke atas, yang tadi ke bawah. Okey, bila mengecil ditambah volume berkurang dan ada satu volume besar sewaktu breakout, di situlah permulaan membuat uptrend. Entry terbaik adalah di atas sedikit resistance yang sekarang menjadi support. Okey. Satu tip yang saya bagi kat sini, bila waktu dia breakout tu satu volume hijau yang besar masuk. Itu membuat momentum, maksudnya buyer menguasai pasaran, dia push harga bagi naik lagi. Itu untuk falling wedge ni. Okey. Seterusnya adalah V-top. Okey, V-top ni pun famous juga. Okey, belum saya baca yang dalam slide. Apa yang kita faham, V-top ni dia adalah uptrend.
Okey, dia nak membuat permulaan downtrend. Macam mana kita nak detect daripada permulaan downtrend ni? Kita lukis satu trend line yang straight macam saya tunjuk ni, yang garis titik-titik ni, kita lukis support and resistance. Kita buat macam channel pun boleh, atau kita buat satu support. Bila dia pecah saja support tu, itulah permulaan V-top dipanggil. Okey, maksudnya V-top kat sini dia dah naik, dia pecah. Dia akan jatuh junam, terjunam. Itu dipanggil V-top. Sebab tu dia jadi macam tu. V-top. Maksudnya V tapi terbalik macam top. Okey, faham tak? Tu V dipanggil V tapi V ni terbalik top di atas. Dia naik, dia jatuh. Tu V-top. So kena hati-hati. Sebab apa? Daripada uptrend kepada downtrend. Banyak terjadi macam ni, pattern-pattern macam ni. Okey, kita boleh nampak apabila melukis trend pecah saja trend line, ia mula melemah, volume pun sudah kurang, volume pun sudah tinggi. Maksudnya kat sini kalau kita tengok ni, volume sudah tinggi ni, kat tengah-tengah ni, ya, kat puncak tu, dan berkurang dari segi buying. Maksudnya volume dah naik tinggi-tinggi dah, orang dah buying tinggi, dah lemah, dah tak ada kuasa membeli, seller akan menguasai market pula untuk push jatuh. Itu psikologi dia. Okey, itu untuk V-top. Okey, V-bottom pula. Okey, saya explain. V-bottom ni dia adalah keadaan downtrend. Sama, downtrend maksudnya volume selling ni makin tinggi semakin tinggi. Sebab apa? Makin tinggi semakin tinggi, sebab apa? Dia jatuh lah, selling menjual, kuasa menjual, jatuh sampailah di peak ni, puncak di satu peak volume yang puncak ni. Okey, kat situ ni akan berlakunya buyer pula menguasai market nanti untuk push. So macam mana kita nak buat? Macam sama juga macam V-top tadi, kita lukiskan satu trend line, gabungkan resistance. Maksudnya kat sini dia akan breakout resistance tu untuk buat V-bottom. Okay, bila dia breakout saja, itu yang petandanya akan menjadinya V-bottom. So saya dah explain, kita baca pula ni. Ia adalah reversal pattern dari downtrend menjadi permulaan uptrend. Okay, itu yang kita perlu faham, perubahan trend lah. Okay, kita boleh nampak apabila melukis trend line, macam saya cakap tadi, melukis, sambungkan trend line tu, resistance banyak-banyak, kita akan buat straight line macam tu. Okey, pecah saja downtrend line dan mula pecah resistance, ia mula kuat, buyer menguasai pasaran untuk push harga. Maksudnya dia pecah breakout je, buyer dah kuat, dia push harga untuk naik. Okey, itu saja yang anda perlu tahu dalam reversal pattern. So catat tadi poin-poin yang saya bagi tu sangat penting untuk anda buat kajian teknikal analisa nanti. Mungkin anda akan jumpa ni V-bottom macam mana, falling wedge macam mana, head and shoulder macam mana, inverse head and shoulder macam mana, double top macam mana, double bottom macam mana tadi. Ingat satu-satu. Mungkin hari ni anda baru faham teori, nanti next stage atau next step anda akan gunakan ilmu-ilmu ni dalam kajian teknikal analisa anda bila anda tengok candlestick pattern nanti. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.